إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini insya-Allah, alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kuliah tafsir surah Yasin, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan menghuraikan ayat yang ke-44. Dalam kuliah kita yang lalu kita sempat bicarakan berkenaan dengan ayat yang ke-43, dan pada malam ni kita sambung ayat yang ke-44. Ayat 43, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna sya' nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Dan jikalau kami menghendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Ini dalam kuliah kita yang lalu kita telah bicarakan bagaimana para mufassirun dan para ulama membahaskan tentang ayat ini, iaitu bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masyiah, tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat masyiah yang ada kepada Allah, sifat menghendaki. Allah Ta'ala kalau dia mahu, dia boleh buat apa sahaja, dan tidak ada sesiapa pun di alam ini yang dapat menghalang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang ke-43 yang kita bicarakan dalam kuliah kita yang lalu, yang mana Allah Ta'ala menyatakan wa inna sya' nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Kalau Allah Ta'ala dia mahu tenggelamkan termasuk orang yang beriman. Ini cerita berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Maksudnya ialah kalau Allah Ta'ala dia nak tenggelamkan semua sekali pun boleh. Sebagaimana yang kita pelajari berkenaan dengan kejadian yang menimpa kepada Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman, ialah apabila bahtera itu menyelamatkan, bahtera itu membezakan di antara manusia yang tidak mengikut risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tidak beriman, enggan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, menyebabkan dibezakan. Ada yang ditenggelamkan dan ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang diselamatkan oleh Allah Taala, mereka menaiki bahtera bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang dibezakan ialah orang yang menaiki bahtera Nabi Nuh alaihi salam ialah orang-orang yang beriman.
Manakala yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala adalah golongan yang derhaka, yang kufur kepada Allah dan kufur kepada risalah yang dibawa, agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka ayat ini dia bagi tahu kepada kita bahawa orang yang beriman pun, kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala boleh buat. Kan? Allah Ta'ala boleh buat. Dan kalau Allah Ta'ala menghendaki tenggelamnya manusia, maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat menjadi penolong dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah kita ini tidak ada penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita diajar tentang sifat tawakal kepada Allah Ta'ala, tentang kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala, tentang rezeki, ajal, maut dan sebagainya, semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada sebab kenapa kita menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam kepada manusia. Maka yang menyelamatkan mereka ini, yakni orang-orang yang beriman, yang telah kita ceritakan sebelum ini, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dianggap sebagai bapa manusia yang kedua selepas daripada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Kerana jumhur ulama berpendapat bahawa banjir yang berlaku kepada Nabi Nuh dan kaum dia berlaku kepada seluruh dunia. Tidak ada kecuali. Itu pendapat jumhur. Manakala pendapat minoriti, segelintir ulama berpendapat bahawa banjir yang berlaku itu tidak meliputi seluruh dunia, tapi berlaku hanya kepada bahagian tertentu sahaja. Jadi itu ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi jumhur ulama mentarjihkan pendapat jumhur ulama berpendapat bahawa banjir itu berlaku seluruh dunia sehingga mengorbankan seluruh manusia. Dalam dunia ini yang tinggal hanyalah keturunan manusia yang datang daripada Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang telah kita huraikan dalam kuliah kita yang lalu. Maka golongan ini, golongan yang beriman ini dan keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam ini, Allah Ta'ala menyebut mereka ini diselamatkan dengan apa yang dipanggil sebagai illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Tetapi kami menyelamatkan mereka. Allah Ta'ala kata kalau kami menghendaki tenggelam semua. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Dia ada sebab, faktor yang menyelamatkan mereka. Apa dia? Rahmatan minna, iaitu rahmat daripada kami. Wa mata'an ilahin, dan untuk memberikan kesenangan nikmat hidup sampai kepada tempat tempoh ataupun ketika yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sidang hadirin mukminin, maka ayat ini menyatakan tentang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk pengetahuan kita semua, manusia ini dimasukkan ke dalam syurga. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang manusia dimasukkan ke dalam syurga bukan kerana amalan, tetapi kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa manusia masuk ke dalam syurga Allah berdasarkan kepada dua keadaan ini. Ada ketikanya nas mengatakan bahawa manusia masuk ke dalam syurga kerana rahmat daripada Allah Ta'ala, dan ada nas yang lain menyatakan bahawa manusia masuk ke dalam syurga kerana amal-amal saleh yang dilakukan oleh mereka. Maka para ulama buat kesimpulan bahawa yang dimaksudkan bahawa manusia itu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala berdasarkan kepada amal-amal saleh mereka adalah berdasarkan kepada tingkatan darjat yang ada dalam syurga. Sesiapa manusia melakukan amal saleh yang terbaik, maka dia berada kepada dalam syurga yang tertinggi. Sebagai contoh, syurga Firdaus.
Tapi kenapa nas yang lain menyatakan bahawa manusia masuk ke dalam syurga tidak lain dan tidak bukan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengatakan bahawa kerana manusia ni sebenarnya syurga Allah yang Allah Taala bagi kepada manusia itu, kalau nak banding dengan amal soleh yang kita lakukan, tidak cukup untuk membayar nilai nikmat yang ada dalam syurga. Itu maksud dia. Maksud dia, kita ni manusia ni tuan-tuan, setakat amal-amal soleh yang kita buat tidak mampu untuk membayar syurga yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Sebab syurga Allah, nikmat dia tidak ada tolok bandingnya. Antara contoh-contoh yang mudah untuk kita faham ialah sebagaimana orang datang rumah kita, dia buat kerja, dia bantu cuci rumah dan sebagainya, rate dia ialah RM50 satu jam sebagai contoh. Tapi kita ni dengan sifat penyayang yang ada pada kita, sifat dermawan yang kita ada, sifat pengasih yang kita ada, mudah kasihan kepada orang yang ada pada kita, walaupun rate yang patut kita bayar dekat dia RM50, tapi kita tak bayar RM50, kita bayar dekat dia RM200. Jamu makan lagi, kan? Duduk di Kanga ni, beli lagi dekat Anjung Keli tu, belikan keli lagi, bagi dia makan. Hatu berapa pula yang tu? Adalah berapa puluh ringgit pula, bagi nasi lagi, jamu sate dan sebagainya. Adakah dia layak untuk dapat yang tu? Dia tak layak. Kadar dia ialah RM50 sejam. Tapi dengan sifat kasih belas yang ada pada kita, sifat pengasih yang ada pada kita, dermawan yang ada pada kita, menyebabkan kita jamu dia makan, kita layan dia elok-elok, walaupun rate dia sebenarnya RM50 sahaja. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Banyak benda yang kita buat dalam dunia ni patut bayar RM10, tapi kita bayar lebih. Maka dalam kes ni yang kata rahmat daripada Allah Ta'ala, syurga itu sebenarnya tuan-tuan, nikmat yang ada dalam syurga itu, nilai dia tidak setanding, kan? Nilai dia sangat tinggi. Kalau nak banding dengan amalan kita, tak tertanding. Mana tak boleh kita nak samakan, oh sebab kita buat amal ni maka memang kita layak dapat syurga ni. Tak. Syurga itu jauh lebih baik, lebih bernilai berbanding dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka dalam ayat ini dia menyebut tentang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak kenal yang dikatakan rahmat Allah Taala itu apa dia. Sidang hadirin mukminin, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang rahmat Allah Taala. Baik, apa dia rahmat? Sehingga menyebabkan Allah Ta'ala kata kalau dia nak tenggelamkan orang yang beriman pun dia boleh buat. Dan tidak ada sesiapa pun yang boleh tolong orang-orang yang beriman tadi daripada ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang menyelamatkan orang-orang yang beriman itu? Allah Ta'ala mengatakan bahawa kerana rahmat daripada Allah. Apa yang kata rahmat tadi? Sehingga menyebabkan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Maka rahmat dalam bahasa Melayu kita maksud dia kasih sayang. Kalau kita kata rahmat daripada Allah, maknanya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud kasih sayang? Kasih sayang ialah natijah, kan, hasil daripada kehendak dan juga keinginan untuk berbuat baik kepada orang yang kita kasih. Itu kata rahmat, kasih sayang ni, kan, dia adalah satu sifat yang mana kita nak buat baik kepada orang hak kita sayang. Itu yang dikatakan rahmat. Baik. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata farrahmatu warridwan sifatuhu wal jannatu thawabuh. Dia kata rahmat dan redha adalah sifat Allah. Rahmat dan redha tu sifat Allah. Manakala syurga, dia adalah pahala untuk kita
pemberian, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan iradatul ihsan ialah hasil, natijah daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ada sifat rahmat ni, kasih sayang ni, dia akan buat baik kan kepada orang yang dia kasih. Maka jikalau sifat rahmat itu tidak ada, maka keinginan, kehendak untuk buat baik pun tak ada. Itu maksud dia. Contohnya yang disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitu yang kita baca dalam suratul Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim kan, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kan. Allah taala dia ada sifat pengasih, dia ada sifat penyayang. Maka rahmat tu datang daripada sifat pengasih Allah dan penyayang Allah taala. Pengasih pasal apa? Kerana manusia tu walaupun dia kafir sekalipun, bila dia ada buat baik, maka ada natijah, layanan baik daripada Allah taala walaupun orang tu kafir sekalipun. Yang kata sifat Ar-Rahim, penyayang Allah taala, walaupun orang tu dia seorang yang mukmin, maka dia dapat layanan baik daripada Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi itu yang membezakan sifat Rahim, Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Macam apa yang berlaku kepada musuh-musuh Allah. Walaupun dia jahat, dia derhaka kepada Allah taala, mereka ni pun ada ketikanya buat baik. Robin Hood, dia rompak orang, tapi dia ada buat baik. Orang yang kafir, walaupun dia engkar kepada Allah, tapi ada orang kafir, dia sangat baik kepada ibu dia, dia sangat baik kepada ayah dia. Dan kadang-kadang kita tengok orang yang kafir itu, cara dia layan orang tua dia jauh lebih baik daripada sebahagian daripada orang-orang Islam melayan orang tua dia. Maka dengan sebab itu, dengan ada sifat Rahman Allah taala, dia layak mendapat layanan yang baik daripada Allah taala sebab dia ada buat benda baik. Maka dia dapat dia mendapat layanan baik daripada Allah taala. Sebab tu kita tengok ada ketikanya dan banyak ketikanya orang-orang kafir ini, walaupun mereka kufur kepada Allah taala, tapi ada rezeki yang melimpah ruah yang Allah taala kurniakan kepada mereka. Itu sifat Rahman dan juga sifat Rahim yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, perbandingan yang dibuat oleh para ulama, bagaimana sifat pengasih penyayang yang ada kepada Allah dengan sifat pengasih dan penyayang yang ada pada manusia. Sebab ada nas-nas yang menunjukkan bagaimana dibuat perbandingan sifat ini antara manusia dengan Tuhan. Contoh sebagaimana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah kata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan laha fasa'alatni falam tajid 'indi shay'an ghaira tamratin wahidah. Dia kata ada satu perempuan masuk ke tempat dia, dan bersama-sama dengan perempuan ni ada dua orang anak gadis. Ada dua anak perempuan. Perempuan ni ada dua orang anak perempuan, ada dua anak gadis. Lepas tu perempuan ni minta sesuatu, dia ada minta benda lah, tapi Aisyah kata, aku tak jumpa satu apa pun di sisi aku, melainkan dia kata ada tamratin wahidah, ada satu je biji kurma. Kan? Aisyah kata dia cari-cari tak ada benda yang dia boleh bagi kepada perempuan tadi yang datang kepada dia bawa dua anak perempuan, dua anak gadis. Bila perempuan ni minta benda dengan dia, Aisyah kata dia tak jumpa. Dia kata melainkan tamratin wahidah, melainkan sebiji kurma saja. Punyalah tak ada benda nak makan, tuan-tuan. Aisyah kata ada satu benda tu saja, ada tamar, ada kurma, sebiji kurma sahaja. Fa'ataituha iyyaha, dia kata lepas tu dia bagilah kan, sebiji kurma tadi dia bagi. Lepas tu perempuan tadi, Aisyah kata dia nampak perempuan tadi duk bagi. Yang kata tamratin wahidah, satu tamar, sebiji tamar tadi dia bagi dua. Perempuan tadi dia bagi dua untuk anak dia. Dia bagi dua untuk anak dia. Sedangkan dia sendiri tak makan sikit pun daripada kurma tu.
Sikit pun tak. Padahal dia perlu sangat. Dapat satu biji kurma, dia belah dua-dua dia bagi ke anak dia. Dia belah dua, sebelah bagi ke anak dia nombor satu, sebelah bagi anak dia nombor dua. Yang dia sendiri sebagai ibu, dia tak makan apa pun. Baik. Lepas tu dia kata, lepas tu perempuan tadi berdiri, lepas tu dia keluar. Kan? Dia tinggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata, lepas tu Nabi datang ke tempat aku dan Aisyah kata aku ceritakan kepada baginda apa yang berlaku tadi. Pasal satu perempuan yang bawa dua anak gadis dia minta sesuatu daripada Aisyah. Aisyah kata tak ada benda kecuali tamratin wahidah, kecuali sebiji tamar, sebiji kurma saja yang ada. Dia bagi dekat perempuan tu, dia cerita kepada Nabi apa yang berlaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud dia barang siapa yang diberi cubaan dengan sesuatu dugaan melalui anak-anak perempuan dia, dengan anak perempuan dia diduga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita tuan-tuan, dengan sebab anak perempuanlah dia tidak tenang hidup dia. Dengan sebab anak perempuanlah dia berserabut kepala dia. Dengan sebab anak perempuanlah dia tertekan jiwa dia. Dengan sebab anak perempuanlah dia berlinangan dengan air mata. Maka orang yang macam ni, yang diduga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak perempuan dia, anak perempuan dia mendatangkan masalah kepada dia, maka orang yang macam ni, Nabi kata, lalu dia berbuat baik kepada anak dia. Kan? Nabi kata, manibtuliya minal banat bisyai'in. Kan dia diuji melalui anak perempuan tadi. Fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia buat baik, dia layan baik juga. Walaupun melalui anak perempuan ini dia diuji, diduga bertalu-talu, datang macam-macam ujian daripada Allah Taala, tapi dia layan baik anak perempuan dia tadi. Maka Nabi kata itulah yang akan menjadi penghalang kepadanya daripada siksaan azab api neraka. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Tuan-tuan, cerita ni cerita yang kita kata boleh berlaku kepada semua orang. Kalau tidak semua orang kena benda yang macam ni, hampir semua orang. Bukan benda yang uncommon dalam masyarakat kita kena benda-benda macam ni. Ada je anak perempuan, maka anak perempuan ini akan memeningkan kepala kita. Sama ada dengan masalah sakit dia, masalah akademik dia tak mau belajar, masalah dia dengan boyfriend dia, masalah dia tergila-gila dengan lelaki yang kita tidak suka, masalah perangai dia dan sebagainya. Ini semua ujian yang datang kepada kita melalui kerana anak perempuan. Tapi Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim ini, Nabi kata bila dia sabar, Nabi kata bila dia buat baik juga dengan anak perempuan dia tadi, dia layan baik anak perempuan dia tadi, walaupun anak perempuan itulah yang mendatangkan masalah kepada dia, maka itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu sitram minan nar. Dia akan menjadi penghalang dia daripada disambar daripada azab api neraka Allah Taala. Ini tuan-tuan yang kata kaitan sifat rahmat tadi. Kita dengan anak perempuan kita, dia buat masalah banyak mana sekalipun, dia memeningkan kepala kita macam mana sekalipun, dia mengecewakan kita macam mana sekalipun, dia mengguriskan perasaan kita macam mana sekalipun, tapi kita sabar dalam keadaan kita berlinangan air mata, kita teruskan melayan dia dengan layanan yang baik, maka itulah menjadi faktor kepada terhalangnya kita daripada diseksa oleh api neraka Allah. Sebab apa? Sebab kita masih ada perasaan kasih kepada anak perempuan kita. Kita masih ada perasaan sayang kepada anak perempuan kita, walaupun dia mengguriskan perasaan kita, walaupun dia mendatangkan pelbagai masalah yang bertalu-talu, non-stop problem yang dia bawa kepada kita.
Tapi kita sabar sebab kita kasih kepada dia. Maka dengan itulah terhalangnya azab neraka ke atas kita. Saya tengok di mahkamah, tuan-tuan. Di mahkamah ni, kalau mahkamah rendah, sebut mahkamah rendah, contohnya mahkamah magistrate, mahkamah session. Kita tak payah cakap lah mahkamah hak tinggi tu, high court. Kalau kes dadah 39B tu contohnya, yang tu mahkamah tinggi. Mahkamah rendah ni hak section apa, hak bawah-bawah, section 6, section 12 apa semua ni. Itu mahkamah rendah. Hak geng-geng penagih. Geng-geng penagih, pusher semua ni. Yang positif ai kencing. Tengok dalam lokap mahkamah tu, turun bangunan mahkamah, tengok kat bawah tu lokap mahkamah, tengok dengan mak datang, isteri datang, anak datang, ayah datang. Pasal apa? Sedangkan mereka tu penjenayah. Sedangkan mereka tu penagih. Sedangkan mereka tu pusher. Sedangkan mereka tu mendatangkan banyak masalah dalam masyarakat. Tapi kenapa yang si ibu sentiasa datang? Kenapa si ayah sentiasa datang, bawa nasi bungkus, bawa air bungkus, teh tarik dan sebagainya? Kenapa isteri setia bawa anak tengok suami dalam lokap mahkamah, bawa dengan anak tengok ayah dia dalam lokap? Kenapa? Sebab ada kasih, sebab ada sayang. Dan ini diceritakan kepada kita bagaimana sifat kasih, sifat penyayang yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang ada kepada manusia, tapi tak sama. Cuma samanya ialah nama tu sifat kasih, pengasih dan penyayang. Yang mana sifat tu bila dia ada dalam diri kita, kita jaga elok-elok anak kita, tuan-tuan, walaupun dia mendatangkan pelbagai perkara yang memeningkan kepala kita, itulah yang akan menghalang kita daripada azab api neraka Allah. Riwayat yang lain, Aisyah kata, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayn laha fa'at'amtuha thalatha tamarat fa'a'tat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastata'amatha ibnataha fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadhakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inna allaha qad awjaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Aisyah cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku didatangi oleh satu perempuan miskin. Aisyah kata, hak tadi dia tak cerita perempuan tu miskin ke apa, tapi kita boleh fahamlah inference-nya daripada cerita tu orang miskin. Tapi riwayat yang kedua ni Aisyah sebut dengan jelas. Aisyah sebut dengan jelas perempuan hak datang ni perempuan miskin. Dia bawa dua anak gadis dia, lalu aku memberikan makanan kepada mereka 3 biji kurma. Hak tadi sebiji kurma belah 2. Riwayat yang kedua ni Aisyah kata dia bagi 3 biji kurma, satu ibu 2 anak, seorang dapat 1 biji kurma. Lalu perempuan ini memberikan setiap biji kurma itu kepada 2 anak dia. Ada 3 biji kurma, 2 tu bagi kat 2 anak dia. Hak satu lagi, hak sebiji lagi kurma tu untuk dia. Baru nak angkat tangan, tuan-tuan, baru nak angkat tangan, nak suap kat mulut, hak bahagian dia itu, lalu Aisyah kata 2 anak dia tadi minta kurma hak dia nak makan. Dah dapat dah seorang satu. Hak yang ketiga tu ibu pula nak makan. Tapi 2 anak perempuan dia minta habuan mak dia tadi, bahagian mak dia tadi, hak sebiji. Lalu perempuan tadi, bila kedua-dua anak dia minta kurma, hak bahagian hak dia nak makan tadi, lalu perempuan tadi potong buah kurma tadi, hak bahagian dia. Jadi 2 bahagian, dua-dua bagi ke anak dia. Dua-dua bagi ke anak dia. Mana dia tak makan. 3 biji kurma,
2 bagi ke anak dia, sebiji tu pun belah 2 bagi dekat anak juga. Dia sendiri tak makan apa. Dia sendiri tak makan apa. Maka Aisyah kata, ini membuatkan aku rasa takjub, kagum melihat bagaimana sifat kasih dan sayangnya seorang ibu kepada anak dia. Lalu dia bagi tahu kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk perempuan itu memasuki syurga kerana perbuatannya, atau akan dibebaskan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni manusia, tuan-tuan. Yang kata manusia, bila ada sifat kasih dan sayang dengan anak dia tu, dia sanggup bagi kurma yang mana dia sendiri nak makan, tak apalah, dia tak makan tak apa, yang penting anak dia dapat makan. Tuan-tuan, apa sebab kita cerita benda ni? Apa sebab kita cerita benda ni? Satu orang ibu yang disebut oleh para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi dan sebagainya. Dia kata, contohnya Imam Az-Zahabi kata apa? Dia kata, satu orang ibu, kalaulah anak dia tak akan berdepan dengan kematian, dia akan sanggup untuk mengatakan bahawa biar dia yang mati dan anak dia biarlah hidup. Itu kasih dan sayangnya ibu kepada anak dia. Dia sanggup mati demi survival anak dia, supaya anak dia dapat meneruskan kehidupan. Kenapa kita cerita benda ni, tuan-tuan? Untuk kita mengimani yang kata rahmat Allah Ta'ala tu macam mana. Kalau ibu, tuan-tuan, dia boleh buat sampai tara tu, sampai tahap tu dia boleh buat. Dia boleh korbankan diri dia untuk anak perempuan dia, walaupun anak perempuan dia mendatangkan pelbagai masalah kepada dia, dia tetap sanggup korban untuk anak perempuan dia. Cuba bayang sifat rahmat Allah Ta'ala macam mana. Cuba bayang. Takkan kita nak kata ibu lebih baik rahmat dia daripada Allah? Itu takkan mungkin. Sudah tentulah tidak ada tolok bandingnya rahmat Allah kalau nak banding dengan pengasih dan penyayangnya seorang ibu kepada anak perempuan dia. Dan kisah yang macam ni, tuan-tuan, menggalakkan kita supaya meyakini sungguh-sungguh akan pengasihnya Allah, akan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, diceritakan bagaimana sifat rahmat Allah Ta'ala ini. Contohnya ialah dalam satu hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabih huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi. Maksudnya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tatkala Allah Ta'ala mencipta makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arash, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis ni adalah satu hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadis ini menceritakan bahawa Allah Ta'ala tu dia ada rahmat. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya sifat rahmat, kan, sifat kasih sayang. Maka Allah Ta'ala dia bagi tahu kepada kita sifat dia tu macam mana. Allah Ta'ala ada sifat rahmat, pengasih penyayang. Allah Ta'ala juga ada sifat ghadab, sifat marah. Tapi
kasih sayang Allah Ta'ala mendahului kemurkaan dia. Kita tuan-tuan, kita ada marah, kita juga ada sifat kasih. Bila kita dengan anak kita, kita buat apa? Kita nak pukul dia, pada masa yang sama kita ada rasa kasihan kepada dia. Maka bila disebut kasihan belas itu mendahului kemurkaan, maksudnya ialah ada ketikanya kita, tuan-tuan sekalian, kalau ikut hati kita nak balun cukup-cukup anak kita ni, tapi kita kasihan kepada dia, kan? Kita kasihan kepada dia. Ada benda yang menyebabkan kita tak sanggup nak buat kepada dia. Itu kita manusia. Apatah lagi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa kita ni tuan-tuan, dengan banyaknya dosa kita buat, kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab kepada makhluk dia, boleh sangat. Tapi ditangguhkan azab tersebut, diberi peluang kepada makhluk dia untuk bertaubat, untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang kata kasihan belas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bawa sebesar gunung macam mana sekalipun dosa, tapi bila kita bertaubat tuan-tuan, tidak ada penghalang untuk Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Bila kita bercakap tentang perkara yang macam ni, kita akan tengok bagaimana para ulama menceritakan kepada kita bagaimana cara untuk kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebagaimana yang kita cerita tadi, kalau Allah Ta'ala nak tenggelamkan kaum Nabi Nuh semua sekali, Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkan sebahagian daripada mereka. Jadi kita nak supaya bila dalam keadaan yang macam tu, kita termasuk di kalangan hamba yang dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana tuan-tuan sekalian? Baik. Contoh kalau kita lihat yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, macam mana kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Antaranya berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa kita nak tahu rahmat Allah Ta'ala tu dia datang kepada kita macam mana. Dia kata semua tu faktor yang membawa rahmat Allah Ta'ala kepada kita, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata semua tu terhimpun pada satu ayat Quran. Rahmat Allah Ta'ala ni kita nak umpan dia tu macam mana, kita nak tarik supaya datang rahmat Allah kepada kita macam mana. Maka As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kata semua itu terhimpun pada satu ayat Quran, iaitu surah Al-A'raf ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Nak dapat rahmat Allah macam mana? Buat baik. Baru rahmat Allah Ta'ala datang kepada kita. Macam mana? Buat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan sebaik yang mungkin. Buat baik dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Buat baik dengan manusia, buat baik dengan binatang, buat baik dengan tumbuh-tumbuhan, buat baik semua. Itu cara kita nak tarik rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan, Islam ni, dia punya jaga kita ni supaya kita ni buat baik kepada manusia. Islam mengajar kepada kita sampai tahap kita dilarang menampar wajah. Bukan sahaja kita dilarang menampar wajah anak kita, bukan sahaja suami dilarang menampar wajah isterinya, malah kita sebagai manusia dilarang menampar wajah binatang ternakan kita ataupun mana-mana binatang. Dilarang. Kita ada kucing kat rumah, kita nak main dengan dia, kita tampar muka kucing. Dilarang perbuatan itu, walaupun dia seekor kucing. Kita ada pet, kan, kita ada binatang peliharaan, binatang kesayangan dekat rumah, arnab sebagai contoh. Kita ada kuda, kita ada kambing dan sebagainya, binatang yang kita duk buat main. Kita dilarang pukul pada wajah dia.
Naik kuda, kita pukul punggung dia, badan dia supaya dia memencut laju. Tapi kita dilarang menampar wajah kuda. Itu cara Islam mengajar kepada kita supaya melayani makhluk Allah dengan layanan yang terbaik. Kita dilarang menyeksa binatang tanpa sebab. Bakar binatang tanpa sebab, suka-suka je bakar binatang. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, ada orang buat YouTube, dia bakar apa? Tikus. Kan? Dia bakar tikus. Tikus tu lari masuk dalam rumah, terbakar rumah. Kita boleh tengok. Islam larang kita buat main macam tu. Walaupun kita niat nak suka-suka saja, tapi menganiayai binatang macam tu dilarang. Kita dilarang, tuan-tuan sekalian, melakukan pelbagai kezaliman kepada binatang. Kita ada binatang kesayangan, kita kurung dia tanpa sebab. Dilarang, walaupun dia binatang. Malah pokok, kita saja-saja tarik daun dia, kita rosakkan bunga dia, kita patahkan dahan dia, saja-saja. Yang kata vandalism, dilarang. Tapi kalau kita potong pokok sebab nak cantikkan dia supaya daun dia lebih lebat dan sebagainya, fadal. Memang pokok dicipta oleh Allah Ta'ala untuk menghiburkan kita, untuk mencantikkan dunia ini. Tetapi saja-saja merosakkan pokok dilarang dalam agama. Maka bila kita jaga benda ni, kita jaga layan manusia dengan baik, kita layan binatang dengan baik, kasih kepada binatang, kita layan, kita jaga dengan baik pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, kita tidak rosakkan saja-saja tanpa sebab tanaman-tanaman ini, tuan-tuan, maka itu caranya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, kasihan belas Allah Taala akan datang kepada kita. Kan? Ini benda yang kita kena buat. Sebab tu, tuan-tuan, orang hak jenis suka tampar bini dia, orang hak jenis suka tendang bini dia, orang hak suka seksa anak dia, tumbuk anak dia dan sebagainya, orang hak jenis suka buat naya kat binatang dan sebagainya, tak bagi binatang makan, kan, sampai binatang tu kurus kering dan lain-lain, saja merosakkan tanam-tanaman dan lain-lain. Maka orang yang macam ni, dia sengaja menjauhkan rahmat Allah Ta'ala daripada diri dia. Jadi kalau kita nak, sebagaimana yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, supaya rahmat Allah Ta'ala itu datang dekat kepada kita, buat baik. Kita kena buat baik. Buat baik sesama manusia, kan? Buat baik dengan binatang dan sebagainya. Kita manusia ni, tuan-tuan, biasalah bergaduh, kan? Suami isteri, orang kata apa, lagikan lidah lagi tergigit, macam tu dah lebih kurang, kan? Kita dengan kawan-kawan kita di pejabat, di masjid, di mana-mana, biasalah berbeza pendapat, tapi janganlah kita memarakkan api permusuhan. Kita kena ada sifat hormat menghormati di antara satu sama lain. Orang yang muda kena hormat orang yang tua, baru ada kasih sayang, baru rahmat Allah Ta'ala datang kepada kita. Tapi kalau kita nak buat baik, kita lakukan penganiayaan demi penganiayaan sesama manusia, macam mana kasihan belas, rahmat Allah Ta'ala itu akan datang kepada kita? Dia tak akan datang. Maka sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita jangan menjauhkan rahmat Allah Ta'ala dengan cara kita buat zalim kepada sesama makhluk, tanpa mengira dia manusia ke, dia binatang ataupun dia tumbuh-tumbuhan. Kemudian As-Sa'di juga menyatakan bahawa pokok pangkal rahmat Allah Ta'ala ini ialah perbuatan baik sebagaimana yang diajarkan oleh agama, dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Untuk Allah. Sebab apa kita buat baik dengan suami kita? Sebab apa kita buat baik dengan isteri kita? Sebab apa kita buat baik dengan anak kita, walaupun mereka ni kadang-kadang menimbulkan banyak masalah, kan? Kenapa kita buat baik kepada ayah kita? Kenapa kita buat baik kepada ibu kita, walaupun kadang-kadang mereka mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan kita? Jawapannya kerana Allah. Kalau kerana manusia, dah lama dah kita buang orang ni. Kawan ni, lama dah kita buang dia. Tapi kita ingat Allah. Kerana Allah lah aku masih buat baik kepada kamu. Kerana Allah lah, kerana aku ingin mendapatkan pahala daripada Allah lah, aku masih mengekalkan rumah tangga ini. Kerana aku ingat pahala daripada Allah lah, aku masih memberi nafkah dan berbuat baik kepada anakku ini. Kerana Allah lah aku masih berbuat baik kepada ayahku dan ibuku,
walaupun mereka memaki hamun aku selama ini. Maka orang macam ni tuan-tuan, dia akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana dia meneruskan perbuatan baik sesama manusia lillahi taala, kerana Allah. Sebab kalau ikut orang tu, lama dah kita buang dia. Tapi kita masih tak buang dia, kan? Kerana Allah. Maka cara yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ialah sebagaimana yang disebut dalam surah Maryam ayat 44, kan? Yang mana disebut bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Dia kata dekat ayah dia, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, innash syaitana kana lirrahmani 'asiya, sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Cuba tuan-tuan balik perhati ayat ni. Surah Maryam ayat 44. Apa kaitan ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan, jangan engkau menyembah syaitan. Kita sebut setan. Sebut setan ni, jangan sembah setan. Syaitan. Jangan sembah syaitan. Tiba-tiba selepas perkataan ya abati la ta'budis syaitan, lepas jangan sembah syaitan, sebut inna syaitana kana lirrahmani 'asiya, sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Setan derhaka kepada Tuhan, tapi sifat Tuhan tu disebut Tuhan yang Maha Penyayang. Pasal apa? Pasal apa disebut perkataan Maha Penyayang? Maka para mufassirun mengatakan bahawa disebutnya maksiat, penderhakaan syaitan kepada Allah, dan dikaitkan dengan sifat Rahman, Ar-Rahman Allah Ta'ala itu menunjukkan isyarat bahawa apa dia? Bahawa maksiat itu akan menghalang manusia daripada rahmat Allah Ta'ala dan menutup pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana ketaatan kepada Allah adalah faktor yang paling penting untuk meraih, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala ni, supaya kalau berlaku apa-apa kemurkaan Allah, na'udzubillah, tapi kalau berlaku kemurkaan Allah sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam, maka kita termasuk dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat rahmat Allah Ta'ala. Apa dia? Yang pertamanya, taatlah kepada Allah dan Rasul. Itu nombor satu. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan kepada Rasul supaya kamu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Surah Ali Imran ayat 132. Itu yang pertama. Nak dapat rahmat Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala kasih belas kepada kita, caranya ialah nombor satu, taat kepada Allah dan Rasul. Baik. Kemudian disebut dalam yang keduanya, surah Al-An'am ayat 155. Macam mana nak dapatkan rahmat Allah? Ikutilah kandungan Al-Quran. Kita baca Quran, tengok kita buat ke tak buat sebagaimana yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Kena ikut Quran tu. Saya tadi pergi kedai, tuan-tuan. Tuan kedai duk cerita macam mana kedai dia ni tak ada orang datang.
Dia kata dia tak maulah, walaupun ada orang datang jumpa dia, ajar dekat dia macam mana nak buat pelaris lah, gantung itu, gantung ini dan sebagainya. Saya cerita dekat dia, saya kata setengah orang Melayu kita, hak paling popular, dia gantung ayat 1000 dinar. Dia gantung ayat 1000 dinar. Tu kita tak cerita lagi hak gambar rajah pelik-pelik tu. Hak segitiga lah, apa bentuk macam-macam tu. Gantung kat dinding, atas sekali dia letak. Kita cerita bab ayat 1000 dinar dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan? Yang mana ayat tu kata, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala sediakan untuk dia positive solution, jalan penyelesaian, jalan keluar kepada masalah yang dia hadapi. Kita tengok yang duk niaga tu, pakai pun menggambarkan dia bukan taat kepada Allah. Tu kita tak cerita lagi yang duk jual kedai makan, time semayang Jumaat, dia tak semayang. Gantung ayat 1000 dinar, bubuh dalam frame, gantung ayat Quran, tapi sekadar gantung, dia jadikan Quran sebagai tangkal, bukannya Quran sebagai tazkirah, mengingatkan dia kepada perintah Allah Ta'ala supaya takwa kepada Allah. Bila kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah, Allah Ta'ala provide, sediakan jalan keluar kepada masalah yang kita alami. Ini tuan-tuan penting. Sebab tu kita nak gantung apa-apa, ambil tahulah, ambil cakna ayat apa yang kita gantung. Ayat kursi ke, ayat 1000 dinar ke, surah Yasin ke, paling kurang tahu seberengkas apa maksud ayat tu, apa tuntutan ayat tu. Jangan sampai tahu gantung sahaja tapi tak tahu ayat tu menyuruh kita untuk melakukan apa. Yang ketiga, macam mana nak dapatkan rahmat Allah Ta'ala, disebut dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni kata nak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala macam mana? Baca Quran. Bila Quran dibaca, orang baca Quran, kita dengar dia baik-baik. Jangan buat tak tahu. Dengar bacaan Quran, kita dengar. Orang perdengarkan, kita dengar. Dan perhatikan dengan tenang. Elok-elok kita perhatikan. Bila kita buat macam tu, insya-Allah kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nak dapat rahmat daripada Allah, kena semayang. Ni kalau semayang pun tidak. Jumaat, masjid sebelah ya. Lawangan azan kita dengar, tapi tak sanggup nak tinggal kedai kita, nak semayang. Maka macam mana rahmat Allah Ta'ala nak sampai kepada kita? Wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelimanya tuan-tuan, istighfar, kan? Istighfar. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-46, qala ya qaum lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Dia berkata, wahai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kamu beristighfar, minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi kita perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini akan bawa kita kepada rahmat, kasihan belas daripada Allah Ta'ala. Yang keenam, kita kena perelokkan, damaikan orang bergaduh. Tuan-tuan tengok ada orang bergaduh, jangan bubuh petrol. Jangan duk pelaga orang. Ni dak dia pelaga lagi. Kan? Pelaga. Pasal apa? Sebab dia nak naik. Ni dalam parti politik, duk rebut jawatan dekat dalam kampung dan sebagainya, dia nampak yang ni dengan yang ni, dia pelaga dua ni pasal dia boleh naik. Ni perangai setengah orang. Jangan duk buat perangai lagu ni tuan-tuan. Kita tengok adik-beradik kita.
abang kita bergaduh dengan kakak kita. Kita tengok kalau kita sokong abang kita boleh dapat macam-macam. Kita pergi sokong abang kita lagakan abang kita dengan kakak kita burukkan kakak kita. Kita bukan nak damaikan, kita burukkan lagi keadaan. Ini perangai orang yang menjauhkan rahmat Allah Ta'ala daripada diri dia. Dia tengok dalam masyarakat perbalaan berlaku, dia bubuh dalam Facebook, bubuh dalam WhatsApp, dia lagakan, dia marakkan lagi pergaduhan. Maka orang yang macam ni, dia menjauhkan diri dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka para ulama menyebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips je. Kalau ada kawan kita, dia burukkan hak seorang lagi, kita jangan keluarkan perkataan yang memarakkan lagi keadaan. Hak bagusnya kita jadi good listener. Hak bagusnya kita jadi good listener, pendengar yang baik. Kalau kita nak bercakap, pastikan hak keluar daripada mulut kita tu, dia akan menyejukkan keadaan, bukannya menghangatkan lagi perbalahan. Ini cara dia, tuan-tuan, untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai akhirnya, sidang hadirin mukminin, marilah kita sama-sama mengambil pelajaran daripada ayat yang ke-44 dalam surah Yasin, yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana fungsi dan peranan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam bersama-sama dengan kaum dia, yang mana hanya segelintir, sebahagian kecil sahaja kaum Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun Allah Ta'ala kata, kalau dia mahu, dia boleh tenggelamkan semua sekali. Dia boleh tenggelamkan yang diselamatkan itu. Dia boleh buat apa sahaja, tuan-tuan sekalian. Jadi kita tak ada cara lain, tuan-tuan, melainkan mengharapkan agar Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita, sentiasa kasih kepada kita, sentiasa rahmat kepada kita, sentiasa belas kasihan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.